checkmate dan masuk perangkap 100 kali. Jufazli Syamat tak takut mati, tak takut ditangkap, tak takut masuk penjara. Kerana saya tetap akan bersuara sebagai kingmaker baru politik Malaysia yang sangat ditakuti oleh Atuk, oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh Parti Perikatan yang hancur berkecai PRU15. Saya ada baca komen dalam YouTube ni. Ada yang sakit hati, mengamuk, meroyan. Saya hari-hari bersuara dalam YouTube ni. Atuk, Muhyiddin, Hadi Bawang, wahai pemimpin-pemimpin penyamun kaki sakau laknatullah. Ini YouTube saya, ikut suka hati saya lah. Saya nak bersuara kah? Saya nak mengkritik kah? Saya nak membela negara saya kah? Ini hak kebebasan bersuara saya. Saya ingin memberi last warning kepada geng-geng penyamun kaki sakau di sini. Saya tak takut mati, tetapi anda semua penyamun penyangak geng kaki sakau takut mati dalam penjara kacang. Saya tidak ada jenayah. Saya ada hak kebebasan bersuara dalam perkara 10 perlembagaan persekutuan tertinggi negara Persekutuan Malaysia Berdaulat. Maka adalah sia-sia korang nak mengugut saya kah, nak takut-takutkan saya kah, nak culik saya kah, nak penjarakan saya kah, nak dakwa saya dalam mahkamah kah, nak buat wayang gimmick perbicaraan mahkamah kah. Saya ingin tegaskan, saya tak takut dengan semua ugutan-ugutan politik, intimidasi politik, kerana sampai saat ini saya masih hidup bebas sambut Hari Raya Aidiladha. Saya makan sedap-sedap. Macam biasalah, korang kan sakit hati kalau saya pergi shopping kah, saya pergi makan sedap-sedap kah, saya makan durian musang king kah. Korang memang akan sakit jiwa, jadi gila. Saya suka untuk bocorkan satu rahsia. Sepanjang bulan ini, geng-geng kaki sakau ni merompak dompet saya, ya, pakcik makcik Otok Arun. Dalam dompet saya tu ada RM400. Dompet saya dicuri oleh geng-geng kaki sakau ni sebab mereka tak senang saya ada duit. Setelah duit itu mereka curi, mereka tak puas hati. Kenapa dalam dompet tu hanya ada RM400? Kerana kebiasaan saya simpan duit dalam dompet tu tebal-tebal. Memang geng-geng kaki sakau tahu. Tetapi pada hari kejadian, dompet saya dicuri oleh geng-geng Atok ni, geng-geng kaki sakau penyamun laknatullah ni. Mereka terus kontak saya. Jufazli, kamu orang baik. Kami akan kembalikan dompet ini. Tetapi kamu kena tambah duit ini. Terus saya pergi bank, saya blok saya punya kad bank. Yalah, Atok mana senang tidur, tak tenang hidupnya kalau dia tahu duit dalam kad bank saya tu hatta RM50 pun. Memang Atok tak tenang hidupnya, huru hara, tunggang langgang, tunggang terbalik dengan konco-konco penyamunnya. Kenapa saya ni sangat ditakuti oleh Atok? Kenapa Atok tak senang kalau saya bersuara hari-hari? Atok malu, hancur kerana mulut berbisa Jufazli Syamat, kantoi merompak. Hatta selipar saya, harta benda saya semua dia rompak. Tak apalah. Dah korang penyamun trilion apa-apa barang yang saya pakai semua korang nak sapu, nak sakau. Apa-apa duit saya korang nak curi. Itulah modus operandi korang selama saya menang dalam percaturan kuasa ini. Bagi Atok, mulut saya ni can make money. Sebab itu dia tak puas hati. Dia nak kambing hitamkan saya dalam mahkamah. Dia reka-reka kesalahan jenayah saya yang tak wujud. Ini adalah modus operandi mereka dalam Malaysia. Saya ingin ingatkan, dari tahun 2016 sampai 2023, saya tak pernah kalah dalam mahkamah Malaysia. Untuk tahun ini, Atok, Muhyiddin, Hadi Bawang, Parti Perikatan yang sakit hati tak disokong oleh Jufazli Syamat, ya, dalam percaturan kuasa ini.
Kau belilah siapa-siapa pun dalam mahkamah tu. Saya Jufazli Syamat tak takut check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Saya tak malu pun. Kau nak kambing hitamkan kasih masuk dalam penjara. Sebab itu memang tempat yang saya nanti-nantikan untuk saya berehat, tidur, makan dan minum. Kalau dekat luar ni hari-hari kau spy aku, restoran mana tempat mahal aku makan, tempat mana aku shopping baju mahal, kedai durian mana aku makan, kedai mana aku beli ayam, beli makanan dapur, bank mana aku kasih simpan duit. Itu memang kau akan spy hari-hari. So, kalau korang tak suka tengok video saya dalam YouTube ni, saya tak pernah suruh Atuk Muhyiddin Hadi Bawang dan konco-konco penyamun mereka untuk tonton YouTube saya. Lebih baik kau jangan tonton sebab saya tetap akan bersuara dalam negara ini tentang hal ehwal politik, tentang game real politik, bukan satu jenayah. Berpartisipasi dalam sistem ekonomi politik Malaysia bukan satu jenayah. Membongkarkan kes-kes jenayah berprofil tinggi melibatkan atuk dan anak beranak bilioner penyamunnya bukan satu jenayah, tetapi atuk yang merompak bersama anak-anaknya sampai sekarang menggigil ketakutan tak boleh jawab soalan saya. Kenapa atuk rompak 2 bilion ringgit duit Petronas hanya semata-mata nak bail out syarikat anak atuk, syarikat kroni atuk pada tahun 1997 lalu? Kenapa atuk rompak projek orang Melayu dalam telekom melibatkan syarikat Opcom anak beranak menantu atuk lebih 200 juta ringgit? Sampai sekarang atuk tak boleh jawab. Kenapa atuk takut nak serah diri kepada SPRM untuk disiasat bersama anak beranak atuk yang kantoi merompak bilion-bilion ringgit dalam skandal jenayah rompakan terbaru ini? Kenapa atuk tak boleh jawab dalam press conference kemarin? Skandal rompakan Saga ini yang tak boleh disembunyikan lagi dalam mahkamah kerana dikantoikan oleh Anwar Ibrahim. Sekarang atuk marah. Saya bersuara, saya menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Saya menyokong Kerajaan Agung, Kerajaan Perpaduan UMNO Pakatan Harapan. Hang rasa pelik saya yang mengkritik UMNO BN, saya tiba-tiba menyokong UMNO BN. Kenapa hang sakit hati? Hang tak boleh jadikan saya Trojan horse, dijadikan alat politik? Beginilah atuk, sepandai-pandai hang mencatur politik, saya lagi pandai mencatur politik Malaysia. Sampai hang gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, sampai hang gagal membuat wayang konspirasi fitnah liwat ke atas saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kelemahan hang. Sehebat-hebat hang bersuara dalam Malaysia ni, kalau hang mengkambing hitamkan raja-raja, memfitnah raja-raja, mengkritik raja-raja, hang lah yang boleh bersuara. Bila saya yang kritik atuk, kritik Tun, Tun terus koyak rabak, koyak mental. Beginilah atuk. Kalau atuk tak nak kena bantai, kena hantam, kena kritik oleh Jufazli Syamat, atuk kena cermin diri sendiri. Atuk suka kritik orang lain, maka rakyat yang tahu atuk ni perompak, penyamun-penyangat, memang kena bantai lah oleh rakyat generasi baru. Apapun, saya ingin ulang atas nama Allah yang Maha Kuasa di Hari Raya Kurban ini. Siapa mau tangkap saya, siapa mau culik saya, siapa mau penjarakan saya hari ini, silakan. Saya bersedia pagi, petang, malam. Saya dah lama tunggu bilalah nak check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sampai sekarang tak ada kabar berita. So atuk, checkmate dan masuk perangkap 100 kali. Jufazli Syamat tak takut mati, tak takut ditangkap, tak takut masuk penjara. Kerana saya tetap akan bersuara sebagai kingmaker baru politik Malaysia yang sangat ditakuti oleh atuk, oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh Parti Perikatan yang hancur berkecai PRU15. Tunggang terbalik, sakit kepala, tak tahu macam mana nak gulingkan kerajaan Anwar, Kerajaan Agung yang dah tak dapat digulingkan hari ini di Putrajaya. Sekian. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Kurban.
Selamat Hari Raya Cina, selamat Hari Raya India. Maaf zahir dan batin. Kosong-kosong ya. Kalau Atok sakit hati lagi tengok si Jupas di bersuara ni, baguslah Atok dan geng-geng anak murid kaki sakau Atok ni bunuh diri je lah dalam Malaysia ni. Game is over Atok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.